Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sya'alam, salam sejahtera. Salam Sya'alam. Salam Sya'alam, salam satu Malaysia. Satu Malaysia. Lama tak dengar tu. Lama tak dengar tu. Dia sekarang dah salam lain. Sekarang dah salam Madani. Dia sebab dia perubahan tu banyak kan. Betul. Okey. Kita hari ni dalam episod Siri khas. Betul. Episod orang kata yang ketiga ke berapa ni. Okey. Season 2, episod yang kedua. Okey. So hari ni kita dalam siri khas Kopi Dulu Baru Kamu. Yes. Kopi dulu baru kamu. Kita menyelami betul. Industri kopi. Kalau kamu dulu baru kopi, dia tak jadi. Tak jadi. So kita fikir kita komen orang tu. Sekarang ni kita cerita pasal kopi dulu dan baru kamu. So macam itulah. So pagi ni kita dengan tetamu khas istimewa. Betul. Kita kat mana sebenarnya ni? Sebab kita dapat tetamu ni dengan set-set yang baru juga. Cuma dalam episod lain tu set tempat lain. Yang kali ni ke tempat lain. Kita bertuah lah menerima orang kata sponsorship. Episod ni disponsor oleh Blend Coffee Roasters. Tepuk tangan sikit. Dan bersama kita pada hari ini Saudara Megat. Ataupun ada nama lain ke Megat? Tak boleh kita teruskan dengan nama Megat. Megat. Steady Megat. Sebenarnya Megat ni nama manja ke memang nama Megat? Memang nama Megat. Sebab kalau kita tengok daripada sejarah saya pun, daripada moyang saya pun, dia memang ada. Kawan saya ada nama Fidaus, tapi dia suruh panggil dia Megat. Oh alamak. Yang tu saya tak pas. Kalau ayah dia, atuk dia ada nama Megat, mungkin kita boleh proceed. Okay. So Megat ni kalau untuk orang tahu semua adalah manager. Betul. Okay, orang penting. General manager lah sebenarnya. Kau bukan manager, kau GM ni. Kan? Kau GM kepada Coffee Blend Roasters. Blend Coffee Roasters. Local brand, betul kan? Dia bukan international brand, tapi local brand yang mempunyai beberapa cawangan. Betul. So boleh tak awak terangkan mengenai awak sedikit dan juga di sebalik brand ni, apa itu Coffee Blend Roasters yang saya minum dah setengah dah ni? Boleh. So saya mula dulu. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya memperkenalkan nama saya adalah Megat Ahmad Nuruddin bin Megat Isyamuddin. Saya telah bekerja dekat Blend Coffee Roasters selama 2 tahun. And then boleh kata sebagai mungkin GM ataupun saya regional manager. Betul. Jadi macam mana saya boleh berkecampung dengan ulang balik soalan tadi? Background dengan awak punya sedikit lah background awak dan background brand ni. Background saya mula dengan background saya dulu. So saya sebenarnya bermula dengan Blend Coffee Roasters selama daripada tahun 2021. Jadi pertengahan Januari. Jadi pertengahan Januari tu saya bermula sebab saya dah minum kopi daripada 2018. Tetapi saya mula sedikit and then baru saya masuk lebih serius ke dalam Blend Coffee Roaster. Dan somehow awak memang minat lah kopi ni. Betul. Okay. Dia bermula sebenarnya dia trigger sebelum PKP lagi. Kita nak beli mesin kopi untuk ayah je. And then daripada situ kita bermula. Saya bermula macam mana kopi, and then macam mana saya ada kat sini, macam mana saya lebih meluas dalam bidang kopi. Mana start kenal tu daripada beli satu mesin untuk ayah. Actually saya berterima kasih dekat kakak saya. Saya nak beli yang standard kapsul, tapi harga 200. Nespro apa? Nes apa? Nespresso je. Nespresso, betul. Tapi bila saya balik dia beli harga 2000. Jadi kat situ dia membuatkan saya macam okey tak apa, dah beli. Kita belajar. And then rezeki saya ada dekat Blend Coffee Roaster. Time tu Blend Coffee Roaster sebenarnya ada dalam 2019. And then sebelum tu sebenarnya bos kita dah berniaga daripada tepi jalan. Kalau kita pergi kat Bangi, dalam Bangi section 7 macam tu. Maknanya Blend Coffee Roasters ni bermula di tepi jalan. Sebenarnya dia atas nama lain, tapi bukan Blend Coffee Roaster lah. Jadi bila bos dah proceed ke arah yang lebih serius, dia menggunakan nama Blend Coffee Roaster. Jadi kita Blend Coffee Roaster bermula dekat Sungai Ramal, Kajang. Kat situlah kita bercambah. And then PKP time tu
Boom. So seperti yang para penonton di YouTube lihat, okay, and then dalam dalam dekat podcast Spotify tak nampak lah, okay, kita ada dia punya produk. Kita tunjukkan lah produk sebab sponsor kan. Okay, so produk ni macam you boleh tengok dekat saya ni. Ni adalah biji kopi kan. Betul. Biji kopi. Okay, so ni biji kopi blend Coffee Roasters yang dikeluarkan oleh brand tu sendiri. Jadi kita boleh beli ni dan blend kat rumah lah, ataupun buat kopi di rumah lah. Betul. Dan adakah daripada sini saya terus boleh bancuh sebenarnya? Atau macam mana? Sebab ramai orang tak tahu macam mana nak orang kata nak menyeduh kopi tu. Menyeduh. Okay. Dah lama saya tak dengar satu ayat tu. So barisan yang kat hadapan ni adalah barisan produk daripada Blend Coffee Roaster yang telah ada mesti dengan halal. Jadi kalau kita tengok kat sini, antara dua ni dia adalah packaging yang berbeza, color yang berbeza. Kenapa? Apa bedanya? Saya boleh kata yang putih ni lebih kepada commercial, and then yang ni lebih kepada specialty punya jenis bean. Kebanyakannya ni adalah yang macam single origin. Tapi untuk yang nak tahu lebih lanjut, boleh pergi kepada setiap outlet, and then barista akan terangkan lah yang ni macam mana, yang tu rasa dia macam mana. Tengok yang tu. Okay, boleh silakan. Yang ni dia lain sikit. Packaging dia pun lagi cantik. Cantik. Yang ni yang special Betul. Kita boleh panggil sebagai S series lah. Boleh jadi special series. Special series. Kita kontrak. Gitu. So macam mana kita nak bancuh kopi kat rumah? First, kita orang memang jual kopi, biji kopi. Okay. And then sebenarnya kita menjualkan biji kopi, kita bukan menjual instant. So kita kena tengok perbezaan kat situ. Betul. Saya cuba terangkan instant coffee dengan kopi yang bean ni. Bean ni. Jadi biji kopi ni. Kalau kita nak comparekan antara yang standard dengan instant dengan yang biji, kalau instant kita terus bancuh, dia terus orang kata terlerai ataupun larut dah. Larut je, betul. Okay. Tetapi kalau kita tengok yang ni, kalau kita masukkan dalam air, dia tak terlarut. Cuma mungkin antara blend yang masih R&D lagi, sekarang ni blend tengah membuat espresso instant. Benda tu dah ada. Sayang saya tak bawa. Tapi benda tu masih dalam R&D kami lagi lah. Okay. Maybe next episode, kalau you all jemput kami, you all boleh terangkan. Boleh juga. Tak ada masalah. Betul. So daripada biji kopi ni, saya tak boleh pakai blender kat rumah saya nak buat kopi ni, tak boleh atau macam mana? Saya nak pergi jawapan yang lebih selesa. Boleh, tetapi tak konsisten. Sebab kalau kita guna yang blender standard biasa, dia akan ada yang besar, ada yang halus. Jadi kat situ bila kita nak brew pada temperature yang tertentu, dia akan membuatkan terlebih burn. Ada satu yang tak extract. Jadi sebolehnya pergi kepada yang grinder yang dah memang produce untuk kopi dan lain-lain. Jadi guna peralatan yang lebih proper akan mendapatkan rasa yang lebih proper macam mana yang roaster nak. Saya nak tanyalah, Blend Coffee Roaster ni dia ada dekat Shah Alam juga? Okey, baik. Saya suka soalan tu. Jadi kalau kita tengok Blend Coffee Roaster, dia bermula dekat Sungai Ramal. Jadi kalau kita tengok pada yang kat sini adalah kita punya cawangan yang keempat. Yang keempat. Untuk pengetahuan semua, kita berada di cawangan Blend Coffee Roasters Section 9. Belakang Shell. Betul. Belakang Shell Betul. So ini cawangan yang keempat. Dan dekat Shah Alam ni ada cawangan lain ke? Betul. Kita ada dekat satu dekat Bukit Jeluton Shah Alam, dekat Radia. Radia. So maknanya orang Shah Alam boleh pilih nak pergi Bukit Jeluton ke, atau nak pergi dekat Section 9 lah. Tapi bercakap pasal biji kopi ni, ada cok halal ni? Ada cok halal. Iyalah. First product. Ini sesuatu benda yang rare. First product yang boleh claim yang dia ada cop halal ni. Betul. Dan dia betul ori ni? Memang ori. Kita boleh check nombor dia, and then kita boleh tahu memang kita orang dah dapat pengesahan halal daripada mesti dengan ni. Faham. So memang boleh minum kopi ni tanpa rasa was-was lah? Tanpa ragu. Tapi isu dia, Megat, ada kopi yang tak halal? That's a good thing. Satu soalan yang bagus. Saya akan pergi sikit mendalam. Okay, sekarang kita tengok kepada kopi luwak ataupun kopi yang tahi musang. Kopi luwak, yang kopi luwak tu, yang saya tengok kat TikTok tu. Tapi yang keluar daripada musang tu, dia makan, lepas tu dia keluarkan. Ada sesetengah pandangan, yang ni mungkin masuk dalam agama sikit, yang mengatakan tak boleh sebab dia adalah najis buangan. Faham. Tetapi yang kedua, ada pandangan yang mengatakan dia dah tak ada sifat najis tu.
Okay, itu kedua. So dua-dua tu saya ambil langkah selamat, saya tak minum. Sebab kita dah ada was-was. Betul. Faham. Yang ketiga, kalau kita nak tengok halal ke tak, apa proses dia? Kalau dia proses, contohlah dia letak sekali dengan alkohol atau minuman keras, yang tu adakah boleh? Ada ke apa roaster yang letak alkohol masa dia memanggang biji kopi tu? Dia sebenarnya dia bukan letak waktu dia panggang, tapi dia letak waktu dia proses. Sebab mungkin nak bagi rasa satu benda tu masuk ke dalam cherry tu, ke dalam kopi tu. Jadi sebab kat dunia ni kalau kita tengok terlalu banyak proses yang dah mula berkembang. Sebagai contohnya adalah koji. Koji tu adalah yeast yang diproses dengan kopi, tapi yang tu kebanyakan kat Jepun. Itu masih boleh minum. Tetapi macam mana kalau ada yang paling baru, mungkin diletak dengan benda yang terlarang, kita tak pasti. Untuk menghasilkan rasa lah sebenarnya. Proses-proses ni yang memanggang kopi ni, maknanya daripada pokok kopi air ambil, kita kena panggang dulu baru dia jadi benda macam biji kopi ni. Betul. Kalau kita tengok daripada seed to cup, dia daripada pokok kita dah boleh tengok dah baka pokok tu, baka cherry dia, and then kita bawa kepada yang lebih bila dah petik, kita akan asingkan dia lagi. Kita akan asing yang rosak, yang tak rosak, and then grade dia lah. Yes, betul. Grade dia. Dekat situ kita akan tentukan, farmer akan tentukan proses dia. Adakah proses dia lebih kepada natural, wash, honey and lain-lain. Sebab banyak memang ada fermentation. Jadi kat situ yang akan menentukan rasa dia dan lain-lain. Baru dia akan disampaikan kepada pihak-pihak roaster. Panjang juga proses dia. Betul. Agak panjang. Blend coffee roaster sebenarnya bukan nak angkat lah brand ni sebab dia sponsor kita. Dia bukan sekadar jual kopi pahit. Betul. Diorang tahu apa yang diorang jual. Betul tak? You all tahu apa yang korang jual. Sebab dengan halalnya, dengan speciality kopinya. Adakah you bawa global punya kopi? Maknanya kalau I nak rasa, I dengar Jamaican ni macam best kan. You ada dekat coffee roaster ni? Kalau macam tu lebih kepada specialty punya bean, atau kata Blue Jamaica, semua daripada jenis bean. Tapi yang tu kita kena tengok. Kita kena tengok daripada jenis green bean dia. Adakah kita mudah untuk nak dapat? Daripada segi harga, adakah berbaloi? Sebab kalau kita nak buat R&D untuk pembakaran pun, kita akan makan banyak jenis juga, banyak kos. Jadi kita akan fikirkan jugalah daripada mungkin 1 kilo berharga dalam 900. Minimum kena ambil mungkin jumlah dia sekian. Jadi agak sayang kita nak menggunakan banyak tu, tetapi kita kena cari cara bakar dia, kita kena fikir banyak kos juga. Cuk, maknanya you bakar roast you punya biji kopi you sendiri di blend coffee roaster? Betul. Jadi dan orang lain tak semestinya dia ada bakar biji kopi tu. Betul. Jadi kalau kita tengok untuk blend coffee roaster, dia mengambil green bean yang diimport daripada negara berbeza. Sebagai contoh Brazil, Colombia, yang ni yang standard, El Salvador. Tetapi ada setengah tu yang daripada Panama ataupun negara Amerika Latin, Ethiopia. Semua tu kita ada bawa and then kita bakar sendiri ikut profil kita. Jadi bila kita ikut profil kita, kalau orang ada nak try profile kita, mungkin dia agak berbeza. Sebab kita tengok kepada jenis mesin pula. Ada mesin yang drum roaster dia berbeza. Jadi dia akan mendatangkan rasa yang agak berbeza. Jadi kalau kita nak comparekan antara rasa kita dengan rasa brand lain-lain, brand A, brand B, mungkin ada perbezaan dia juga. Walaupun dia cakap ini daripada daripada negara Brazil, kopi Brazil. Kalau katakan brand kedai kopi ABC, kita pakai bean Brazil, rasanya berbeza daripada blend coffee roaster punya brand bean Brazil. Betul? Macam tu? Yang tu agak susah sikit nak jawab. Sebab dia satu kena tengok pada proses dia. Yalah, betul. Sebab you buat proses you sendiri, dan orang kita tak tahu proses dia apa. Betul tak? Yang tu soalan jawapan saya adalah, kita pergi pada Brazil contohnya. Brazil dia adalah satu market yang besar dalam kopi, dalam biji kopi. Jadi berkemungkinan kita akan dapat bean yang sama daripada orang, ataupun bean yang berbeza. Daripada situ kita tengok pada grade dia. Grade kopi waktu kita ambil macam mana. And then semua tu kalau kita sebenarnya kalau kita secara general, macam pernah tak pergi kedai kopi, kita tanya ni pakai bean apa, itu pakai bean apa. Dia kata kebanyakan house blend contohnya. Contohnya ataupun dia kata terus ni daripada Brazil. Pun ada juga. Betul. Betul. Daripada situ macam contoh lah, kalau saya pergi saya boleh macam first pandangan saya Brazil, Colombia, rasa chocolatey. Tetapi bila saya rasa, kalau saya rasa lain daripada yang tu, mungkin saya akan tanya lagi, mungkin ada proses dia ke apa. Maknanya bean di blend roasters, bean Brazil di blend roasters berbeza dengan bean Brazil di kedai kopi lain.
Yang tu bergantung pada sumber. Bergantung pada sumber. Macam mana roast. Dan diorang ni sebenarnya roast sendiri. Diorang panggang sendiri kopi tu. Sebab itulah dia special. Dia tak ambil bulat-bulat daripada supplier biji kopi and then grind. Lepas tu baru diseduh di cafe kopi tu. Ini bedak dia. Orang kata blend coffee roasters. Dan pasal tu dia boleh berani jual coffee bean ni. Memang menarik lah sebenarnya. Actually, kalau kita nanti kalau ada masa, kita cuba pergi dekat Blend Coffee Roaster Cawangan yang dekat Sungai Ramal. Dekat situ kita akan nampak green bean dia. Jenis bag guni and berbagai negara. Kat situ juga ada mesin roaster. Mesin roaster daripada Bella yang tu memang khas untuk specialty. Okey, mungkin dalam insya-Allah kalau kita ada kesempatan, kalau blend coffee roaster ni cafe dia nak jemput kita, insya-Allah kita boleh pergi sana buat coverage. Boleh? Tak adalah coverage apa kan. Kita just belakang ni ada orang kata dia punya roaster, sambil dia panggang pandai-pandai peluh-peluh, kita buat podcast. Kita go deep lagi. Orang kata kita go deep lagi pasal ni kan. Yang tu mungkin boleh mendalam kepada bahagian roaster pula. Mungkin sekarang ni ke bahagian lebih kepada cafe barista. Okey. Kita akan pergi ke orang kata soalan seterusnya. Tapi sebelum ni kita nak tutup pasal orang kata bean ni kan. Kalau nak beli biji bean ni, kita kena ada mesin dia lah apa semua. Which is kita mungkin tak sempat nak cerita kat dalam orang kata dalam podcast ni. Tapi macam mana nak dapat benda ni? Okey, macam mana nak dapat? Saya akan bagi beberapa cara. Iaitu yang pertama boleh pergi kepada kita orang punya laman web, iaitu blend.com.my. Itu yang pertama, dan dia secara posting. Beli online lah. Beli online, yes. Kedua boleh pergi dekat, kalau contohlah dah dekat dengan Shah Alam tapi kita tak ada masa, apa yang kita perlu buat? Kita perlu pergi kepada delivery.blend.com.my. Satu blend.com.my dia berbeza. Delivery.blend.com.my boleh hantar terus ke rumah masing-masing. And then yang ketiga boleh pergi kepada kami punya Shopee, Shopee Blend Coffee Roaster. Kat situ banyak juga jenis pemilihan bean. And then yang keempat, secara kita tahu secara offline, kita pergi ke setiap outlet. Kalau setiap outlet benda ni ada? Yes, betul. So kalau beza antara harga yang biasa ni dengan yang special ni banyak ke beza atau macam mana? Okey, saya boleh kata agak banyak. And then untuk yang bean macam ni, kebiasaannya saya tak kata tak tetapkan, tetapi kebiasaannya atas RM30. Atas RM30. Kalau yang macam ni berapa ringgit? Okey, yang ni saya boleh kata yang paling serendah adalah RM22. Ni RM22. RM22 untuk 200 gram. 200 gram. Untuk 200 gram boleh buat berapa banyak cup? Yang tu satu dia depend juga. Cara mungkin saya boleh pergi kepada standard kami, iaitu kami menggunakan 17 gram untuk kata espresso, and then keluar 34. Tapi kita ambil yang 17 gram tu, kita boleh buat dalam mungkin 10 kali kurang macam tu. Kita nak kena calibrate lagi. Tapi kalau untuk harga 1 kilo, dia akan jadi lebih murah lah berbanding yang ni. Sebab beli banyak. Ini berapa gram tadi? 200 gram. 200. Oh, sekilo lain pula Kilo lain dah, memang kalau dah orang kata dah hantu kopi tu. Hantu kopi. Memang kilo lah dia beli. Kalau yang ni harga dia? Kalau yang ni Guji. Yang ni ada yang bermula daripada 30 sampai ke 49 pun ada. Actually saya nak bagi bau sikit. Boleh. Okey, cuba dapatkan bau apa ni. Silakan. Okey. So dia adalah proses. Kena dalam sikit ni tarik. Okey. Cuba bau, silakan. Hidung saya sumbat. Patut lama. Sebenarnya saya tak tahu bau kopi. Patut lama. Aku ingat deep sangat ni. Dia nak dapat tangkap bau dia tu. Ada bau masam. Bukan? Masam betul. Masam. Tak boleh proses. Dia tak ada bau manis, tapi dia ada bau. Kalau saya boleh kata dia bau macam bau strawberry, dia dapat. Betul. Ada note strawberry tu. Ada strawberry. Macam mana boleh? Macam mana boleh bau sikit? Bau dia. Itu lebih kepada proses dia, macam saya beritahu tadi. Tapi sebenarnya awak tak campur perasa strawberry kat dalam ni masa dipanggang? Betul, tak ada. Tak ada. Kami just dapat green bean, and then kami cuba bakar, cuba dapatkan keluarkan rasa yang macam mana yang dia dapat keluarkan. Macam mana tiba-tiba biji kopi ni boleh ada strawberry? Ke tanam sebelah-sebelah ke? Memang tak ada orang kata trik korang macam letak mana nak pati tanam pokok strawberry sebelah pokok kopi? Mana tahu kat Brazil boleh buat macam tu. Okey, sebenarnya soalan dia agak susah sikit. Kita kena pergi lebih mendalam. Ada sesetengah pandangan, sebab saya lebih suka pandangan yang terbuka. Jadi saya tak menyokong, saya tak menolak.
Okay. Ada yang mengatakan mungkin tanah tu dah pernah ditanam, pokok sekian and then ditanam akan keluar rasa tu. Tu pandangan saya just kembalikan balik, sebutkan balik. And then ada yang waktu dia orang petik mungkin dia orang ada infuse ataupun letak sekali dengan buah tu. Faham. Dengan buah. Tetapi ada setengah yang ambil air daripada buah tu spray je. Pun ada juga. Dahsyat betul lah. Boleh saya bawa? Boleh. Ini yang house blend kan? Yang tu adalah dark classic blend ke? Ini nama dia klasik sederhana. Klasik sederhana, medium classic blend. Dia bukan house blend. Tapi tak apa, boleh bawa dulu. Betul lah, biasa lah. Dia tak ada tu. So kalau kita rasa ni kopi ni, saya boleh kata mungkin secara mudah dunia kopi masam. Tapi kalau kami pergi kepada dalam dunia kopi, dipanggil acidity. Daripada situ, orang yang minum kopi, sebagai contoh minum espresso, dia akan bahagian sweetness, bitterness, acidity, mungkin dengan body sekali. Jadi 3 tu kami akan ambil tahu daripada segi rasa dia macam mana. Okay. So Mi, ada apa-apa awak soalan nak tanya kepada Megat? Saya nak tanya sebab saya faham blend coffee roasters daripada 2000 berapa tadi? 2019 buka kedai, satu outlet tambah satu outlet. Sebenarnya apa yang kalau boleh share lah, apa sebenarnya kedai ni yang menyebabkan orang datang, atau apa special ni sebenarnya selain daripada bean lah? Tu kenapa datang Shah Alam? Kenapa lokasi tu di Shah Alam? Saya cuba jawab satu persatu. Yang pertama adalah yang tadi soalan dia adalah soalan dia apa yang membuatkan consumer kopi datang ke Blend Coffee Roasters? Selain daripada you all jual bean, apa lagi yang you all boleh share? Mungkin kedai you punya layout ke apa? Okay. First yang saya perasan daripada pandangan saya, daripada side saya, bila kita datang pertama kat kedai ni, bila kita tengok signboard, dia adalah bukan kafe. Kita tengok bahagian atas sekali, nanti kita boleh tengok. Dia tulis adalah pembekal kopi. Pembekal. Sebab tu kalau kita tengok dekat sini tak banyak makanan sebenarnya. Kita lebih kepada biji kopi. So, pertama, kita ada berbagai jenis barisan kopi yang kita orang tawarkan. And then untuk air, untuk daripada segi rasa, kita ada letak pula 2 jenis biji kopi untuk customer kita orang rasa. Kat situ saya boleh kata pemilihan untuk customer lebih banyak. Faham. Pemilihan daripada segi mungkin ada setengah customer yang dia lebih kepada dark roast, medium roast ataupun lain. Kita ada tawarkan apa bean yang dia nak. Faham. And then mungkin kemudian saya boleh pergi kepada servis pula, iaitu kalau customer tu dia nak bean sekian, kita orang boleh cuba suggestkan yang mana yang sesuai. Maknanya korang ada consultation kepada saya yang baru nak minum kopi, tak tahu apa ni kan. So kita boleh datang kedai you boleh advise. Betul? Macam tu. Mungkin saya suka kopi yang pahit gila. Atau mungkin saya suka kopi yang pahit dan masam sikit. Macam tu kan. Betul. Dekat situ macam kalau saya and then saya cuba ajar staff saya macam mana kita nak kaji customer, macam mana dia minum, macam mana preference dia. Daripada situ customer dia akan lebih selesa. Okey, kalau tak mungkin ada setengah tu dia pergi tengok bean and then dia tak tahu nak pilih apa sebab terlalu banyak jenis. Betul. Jadi yang kami ada, kalau kami berkesempatan, kami terus akan pergi pada customer and beritahu, okey, cik nak yang macam mana, alat apa cik guna, kita kaji ke alat dia. Kita kaji alat dia. Dan kat rumah ada mesin yang jenis macam mana, macam tu lah. Betul. Jadi kenapa ramai orang datang sini, mungkin daripada satu segi harga dia, and then kedua adalah daripada segi, mungkin bagi pandangan saya adalah servis yang saya cuba provide kan, yang terbaik pada tahap yang terbaik. Faham. Soalan kedua tadi, kenapa Shah Alam sebenarnya? Sebab saya tengok kat Shah Alam ni banyak je kedai kopi yang lain. Dekat apa, tepi ceruk tepi ni, kedai-kedai pun ada je jual kopi. Dan mesin ini sekarang baru buka kan, betul tak? Ni Blend Coffee Roaster C9 ni baru buka, betul? Kita baru buka dalam bulan awal bulan 12 hari tu. Sebenarnya agak baru lagi. Jadi kenapa Shah Alam? Okey. Dia satu soalan yang bagus. Okey. Saya akan letak pada side saya dulu. Pertama saya nampak adalah orang bahagian Shah Alam ni untuk education dalam kopi dia lebih tinggi. Sebabnya ramai orang minum kopi dan tahu pasal kopi tu. Penduduk Shah Alam tu dia tahu pasal kopi. Yes. Sebab sekarang ni saya tak pergi lagi mungkin ke Johor, dia ada bahagian dia yang dia tahu. Tapi bila saya tengok, bila saya try jaga kat Shah Alam, soalan-soalan yang saya dapat adalah satu tahap yang lain.
Jadi kalau kebiasaan mungkin saya dah biasa soalan ni, mungkin kita dah boleh advice kan. Tapi bila kita pergi pada satu tempat tu, soalan dia lain macam. Dia dah advance lah. Dia dah advance. Jadi macam kita lah Mi, datang minta sponsor, buat podcast terus. So bagi saya kenapa Shah Alam, antara salah satunya target market tu dalam bahagian sale, mungkin tu adalah bahagian bos saya. Tapi bahagian saya suka kenapa Shah Alam, dia dapat educate customer and then saya juga. Bila customer tanya, sebab saya ni jenis suka soalan. Bila customer tanya and then saya tak tahu, tak apa, saya akan cari dulu. Kat situ dia akan menajamkan pandangan saya, pembacaan saya lebih banyak lagi. Faham. Dan dahsyat. Dan sebenarnya bila dia cakap you adalah apa tadi, pembekal kopi, maknanya you supplier lah. Adakah you supply kepada kedai-kedai kopi yang lain? Kalau you tak boleh reveal, tak apa. Kedai kopi yang kecil-kecil ni, yang startup ni. Dan buat burung sebenarnya. Jawapan dia yes. And then benda tu memang kami tak nafikan, kami memang buat secara wholesale lah, kata kan. And then so saya tak berani nak sebutkan nama-nama kopi sebab betul itu BNC you lah. Faham. Jadi ada kedai yang memang dia tunjuk bin kita, ada setengah kedai yang tidak. Di repacking balik. Pun ada juga. Tetapi it's okay. Yang tu adalah bila kita dah jual kat dia, itu hak dia. Betul. Jadi kalau nak beli secara wholesale, memang kami akan provide minimum 5 kilo, maksimum boleh pergi lebih lagi, and harga dia lebih murah. Jadi mungkin saya boleh ceritakan sikit pembakaran kita orang dekat bahagian kilang, iaitu dekat station 10, Bangi, station 10. Ingat station 10 Shah Alam. Lepas ni kita terus sebelah ni je belakang ni. So saya terlupa nak beritahu, kita orang ada 4 outlet and then 1 kilang. Advance. Sebab tu dia pembekal bang. Dia biji kopi ni mainan dia. Boleh. So kita tengok Sambung cerita. Untuk yang kilang tu, yang saya dapat tahu dalam seminggu boleh cecah ataupun sudah lebih biji kopi green bean yang kita orang bakar. 1 minggu. Dahsyat. Sebab itu dia depend kepada, ada setengah orang sebagai contoh, kita orang pembekal. Jadi ada yang beli sampai 30 kilo, 60 kilo pun ada. Sebenarnya kita bukan jumpa owner apa ni je sekarang ni. Pembekal. Kita rupanya pembekal sebenarnya Blend Coffee Roasters. Abang besar dalam industri kopi. Dia king. Dia king sebenarnya. Sebab kalau kita tengok kan dekat sini, kat bahagian belakang dia ada juga section 10, and then dia tulis kat mana kilang kita orang berada. Cuma kilang kita orang tak buat sebagai tempat jualan lah. Hanya kilang sahaja. Ni untuk proses dan sebagainya dekat kilang ni lah. Betul. Jadi dia lebih kepada tempat training, tempat pembakaran biji kopi dan tempat office. So kalau katakan saya tiba-tiba nak buka kedai kopi, saya boleh datang ke Blend Roaster untuk dapatkan nasihat dan mendapatkan bekalan pasal kopi. Betul. Adakah you jual mesin and everything semua sekali? Untuk yang tu kami tak jual. Untuk macam kelengkapan barista, kelengkapan kedai, kita orang tak jual. Kita orang hanya provide kepada biji kopi. And then consultation, sebagai contoh, kalau custom barista tu secara ada masa, just tanya je apa yang patut buat, macam mana daripada segi pembuatan kopi. Just tanya barista, and then kalau dia orang tak jawab, siap dia orang. Saya cuba bagi training yang tinggi untuk dia orang, untuk dia orang tak kekok bila satu soalan ditanyakan kat dia orang. Customer service dia memang mantap di situ. Kalau siapa-siapa lah yang orang kata minat pasal kopi dan dah nak tahu apa yang diminum, boleh datang dekat Blend Coffee Roasters dekat Station 9 Shah Alam, belakang Shell. Google Waze, confirm jumpa. Betul tak? Betul. Dan siapa ada mesin dan nak beli kopi dan nak tahu dan nak ada supply sendiri, pun boleh datang sini. Betul. Jangan risau, kalau tak sempat kita boleh postage. Dan kalau barista you tak layan, nanti Megat akan marah. Saya memahati je. Okay, kita take a break 5 minit dulu. Dan kita akan sambung ke part 2, ke soalan-soalan yang lain, dan kita jumpa lagi sebentar.
Kopi hitam memang pahit. Itulah mengapa Tuhan ciptakan senyummu yang manis. Ku rasakan. Terkejut aku. Sebelum nak rekod ni, Jimmy tiba-tiba minta mic opening. Rupanya ni. Dia ada reason tu, ada reason kan. Ada reason. Sebab saya baca banyak kopi quotes biasanya di Indonesia kan. Saya suka benda-benda yang macam tu. So biasanya cinta tu dikaitkan dengan kopi tau. Ada setengah falsafah dalam kopi kan. Filosofi kopi. Filosofi. Yes. Saya tambah lagi. Pantun. Wow. Saya on the way ni, dia sampai kena bagi. Berlayar berbelok-belok. Wah. Berlayar berbelok-belok. Sauh dibongkar di tempat tenang. Pagi-pagi bangun rasa tak elok. Dah minum kopi baru rasa tenang. Yang itu saya puji, sangat puji. Dia sampai. Minum kopi ni memang beri inspirasi. Betul. Tak kisahlah kopi apa. Walaupun kita dalam sponsor ni kan, sebenarnya minum kopi memang memberi inspirasi. Betul. Dan kita dalam work culture kita akan kadang-kadang kita editing, kita lepak kafe, kadang-kadang kita lepak sini. Memang sebelum ni pun kita pernah lepak sini masa ada opening. Kita datang first day dan kita ada discussion, dia orang kata long discussion kan masa tu kan. Betul. Dan dia membantu discussion tu lebih berisi dan lebih memberi idea. Betul. Kalau minum kopi ni dia macam sini tau. Dia ada macam ada mental tu nyala. Betul tak? Okey, soalan seterusnya yang kita nak bagi dekat saudara Megat ni. Betul. Yes. Saya suka sangat dengan soalan. Betul. Okey, ada tak pernah terfikir atau pengalaman nak buka kedai kopi tu sendiri? Jawab soalan yang baik. Sangat ada. Okay. Sebab apa? Sebab sebelum saya jump kepada dalam industri kopi yang besar ni, Sekejap, saya terpaksa potong sekejap. Sebenarnya sebelum dia jawab satu soalan tu, yang soalan yang awak bagi ni, pihak Coffee Roaster dah bersetuju untuk bagi giveaway. Giveaway? Yes, satu giveaway. Satu giveaway. Kita tak tahulah, hadiah dia agak misteri, tapi orang kata akan berkaitan dengan kopi. Adakah satu cup kopi, satu pouch of coffee. So nak dapat giveaway ni, sebenarnya Saya nak. kena komen. Dia tak boleh ni. Saya tak boleh masuk. Dia tak boleh angkat tangan ni dia. Dia tak boleh. Senang je. Video ni dah publish, you boleh komen kat bawah dan keluarkan filosofi, kata-kata quotes, kata-kata hikmah, kata-kata galau mengenai kopi. Contoh kan, sepahit-pahit kopi tak sepahit cintamu. Wah. Dia mesti ada perkataan kopi kat dalam tu. Dan dipilih oleh Megat dan bos Blend Coffee Roasters. Wah. Okay. So you all boleh join? Siapa yang filosofi kopi, quote kopi yang paling ngetop dekat dalam komen YouTube ni, kita akan bagi kita akan bagi Blend Coffee Roaster akan bagi giveaway satu. Wah, kita tengok apa mantap yang kita akan bagi. Kat situ kita akan pilih komen. Yes, komen kopi galau paling orang kata paling ngetop lah. Dia memang terpaling kopi. Quote terpaling kopi dekat bawah. Betul tak? Yes. Okay, kita sambung balik ke tu soalan tadi. Okay, so soalan tadi mengatakan, adakah pengalaman saya nak buka kedai kopi? Jawapan dia yes. So sebab tu juga saya jump kepada dalam Blend Coffee Roaster. Saya ada juga beberapa pilihan kedai, tetapi bila saya tengok yang mungkin Blend Coffee Roaster ni, dia adalah satu, dia bakar kopi sendiri. Walaupun tak banyak pilihan air dekat bahagian kafe, tetapi dia banyak pilihan kopi, biji kopi. Kat situ saya boleh belajar. Saya boleh belajar daripada segi proses. And memang saya masuk memang dah banyak pun saya belajar. Okay, so sebenarnya saya tak nak, sebenarnya memang cadang nak buka dah dekat sangat dah. Tapi time tu saya tak ada ilmu. Tak tahu apa-apa lah. Tak tahu apa-apa. Just boleh buat je. Kan? Rasa dia lantak lah. Janji pahit, manis ke anything ke. So sebelum saya nak jump, saya lebih suka kumpul data, cari ilmu dulu. Itu cara saya. Betul, itu cara yang betul sebenarnya. Dan end up awak berhemat dengan berhemat dekat dalam Blend Coffee Roasters. Blend Coffee Roaster, betul. Okay, so maknanya Blend Coffee Roaster ni memang macam kita mention dekat part 1 tadi, memang boleh jadi destinasi untuk mendapatkan biji kopi. Betul. Okay, dan mungkin mesin dia boleh suggest mesin apa nak pakai and so on, betul tak? Betul ya. Dan sebenarnya kalau you datang kafe-kafe cawangan,
Blend Coffee Roasters, dia sebenarnya bukan kafe. Dia orang sebenarnya buka kafe ni untuk you, siapa nak minum dan siapa nak beli, dan sebenarnya ni tujuan utamanya menjual ni, betul tak? Betul kan? So saya rasa tu lah, kita dekat podcast Marhain akan sentiasa berniat, orang kata Y2 tu adalah untuk memberi manfaat kepada para pendengar dan penonton. Betul. Cuma nak tanya satu silakan. Pandangan Megat sendiri pasal industri kopi. Sebab saya tengok ramai orang buka kedai kopi sekarang. Jadi apa kesinambungan? I mean like what's next dalam industri kopi? Atau ada pandangan pasal industri? Sebelah korang ni ada kedai kopi satu. Belakang ni pun ada satu lagi. Ujung sana ada kedai kopi. Dekat depan tu pun ada kedai kopi kat parking tu. Ya, betul. Okey. Itu sana ada kedai kopi. Dekat Plaza Shah Alam, setiap tingkat ada kedai kopi. Betul. Kita boleh tahu kan, tengok satu tingkat. Hujung tu dekat tepi balai polis IPK tu, dekat parking lot ada kedai kopi lagi satu. Betul. Weh, memang orang kata macam tu, macam tiap bulan kedai kopi baru buka. Betul. Dia bercambah bagaikan cendawan hujan. Betul. Dan apa pandangan? Macam mana? Jadi apa pandangan saya terhadap benda ni? Satu orang kata, sebab bila saya tengok statistik ataupun pandangan saya sendiri, kopi dekat Shah Alam, orang macam saya beritahu awal tadi, dah ramai yang ter-educate. Jadi dia dah masuk fasa yang mula orang kenal, and then orang nak minum kopi lebih pada bahagian specialty kopi. And then kami cuba bawakan apa yang consumer nak. Lepas tu apa yang membezakan kami dengan kedai-kedai kopi yang lain? Satu, kami adalah pembekal kopi, pembakar biji kopi, berbanding yang lain. Diorang tak bakar, diorang adalah pengguna. And then diorang akan buat and tukar kepada customer lah. So soalan ni macam mana ni? Saya lupa. Industri kopi. Saya rasa industri kopi, satu dekat Shah Alam dengan Malaysia, saya rasa dia akan pergi lebih lagi. Sebab sekarang ni pun dia bukan trend lah. Dia bukan trend. Dia trend baru, tapi dia here to stay lah. Maknanya dia akan sustain lah. Betul tak? Betul. Sebab kalau saya dah jumpa orang lama dalam kopi, dah mula daripada tahun 2000 pun dah ada. Jadi time tu waktu permulaan dia agak berat. Tetapi sekarang ni saya mungkin boleh kata dia ke arah kemuncak. Dia nak ke arah menaik lagi. Bukan peak ni. Dia akan lagi pergi. Dia akan lagi pergi. Sebab first kita dah tengok banyak kedai kopi kat Shah Alam. Tetapi kalau kita buka lagi skop kita lebih luas, ramai juga yang dah ada ladang biji kopi kat Malaysia. Oh, really? So kita lepas ni ada specialty kopi Kedah, something macam Nescafe kan, dia highlight buat kan. Kopi Kedah tu kan. Ada juga. Ada yang datang untuk nak supply biji kopi daripada Kedah. Kedah. Ada juga kita ambil bin daripada Lenggeng Perak. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey. Tiba-tiba Perak. Perak pun ada juga. Mana lah? Membus. Perak pun ada juga. Perak pun ada juga. Johor pun ada juga. So dia dah makin bercambah. So adakah biji kopi dari Malaysia ni, yelah kita skeptikal kan, kadang-kadang daripada Malaysia berbanding daripada pengeluar-pengeluar besar Brazil, Colombia and so on kan. Adakah biji kopi daripada Malaysia ni punya kualiti yang setanding dengan biji-biji premium. Sebab hitam itu premium. Hitam itu premium. Tak mana ada lah. Yang saya nampak lah kan, dekat Malaysia ni, kita bawa satu benda yang berbeza. Kita tahu dekat dalam dunia kopi, sebab saya dalam podcast ni kita akan pergi yang lebih general, bukan lebih pada spesifik. Jadi kita ada keluarga besar iaitu Arabica, Robusta, Libeca, tak silap saya satu lagi Alcesa macam tu kot. Jadi Arabica dengan Robusta antaralah memang pengeluar dunia yang paling besar. Tapi kebanyakan yang saya tengok dekat Malaysia adalah Libeca. Jadi macam dekat Lenggeng, dekat Johor, yang saya bagi tahu tu dia adalah pengeluar kepada Libeca. Libeca ni ada satu, kalau saya nak kata, saya tak pasti adakah negara lain ada. Saya rasa masih ada, tapi pengeluaran ni tak banyak. Sebab baka dia. Sebab dia punya keluarga dia ada pecahan keluarga. Baka apa, pokok kopi tu susah nak hidup ke? Susah nak jaga ke? Manja ke? Yang tu saya tak ada jawapan. Okey. Tapi di Malaysia yang banyaknya adalah apa tadi? Yang saya nampak adalah Arabica. Dan Arabica ni daripada Arab ke? Yang tu sebenarnya dia ada satu sejarah yang panjang. So dia bukan daripada Arab. Dia kalau kita tengok first yang jumpa biji kopi yang dekat kopi ni, yang saya pernah dengar, yang saya pernah tengok,
saya akan pergi kepada ada satu pengembala kambing yang tak silap belah Arab kot. Time tu yang dia jumpa. Dan dia tahu kopi ni boleh diminum somehow daripada situ lah. Betul. Jadi yang tu ada satu orang kata dia pandangan pandangan yang orang kata tak kukuh. Umum lah, secara umum lah. Kalau hadis tu hadis yang macam tak sahih. Tak sahih betul. Kita tak tahu sebab kita ini ustaz ni. Sebab episod hari tu dia cakap saya ustaz. Okey. Faham. Pengalaman manis dan pahit di kedai kopi atau ada pengalaman yang lepas. Macam baik. So, Tom nak pergi yang mana dulu? Yang manis lah. Yang manis apabila saya suka untuk nak serve filter dekat customer. Okey. Filter maksudnya? Kopi tu sebab kita banyak kopi, ada daripada mesin, ada daripada V60, filter. Filter ni yang kena tuang air. Yes, betul. Yang pakai corong panjang tu. Yang pakai corong panjang tu. Yang ni dia grind, lepas tu dia. Betul dia tu. Itu kalau daripada haus boleh jadi marah kalau nak tunggu siap pun. Dia kata tenang. Kena tenang. Jadi daripada situ kita boleh communicate dengan customer. Betul? Kita tanya pasal dia ataupun macam mana pandangan dia terhadap kopi. Kat situ saya ada jumpa seorang ni. Perempuan. Nama dia saya tak boleh sebut. Saya boleh mungkin kita tukar nama dia jadi Sarah ke apa kan, ataupun jadi Yanti boleh Yanti. Okey, contoh. Jadi Yanti. Okey, Yanti duduk depan saya guru kan. And then saya tanya daripada mana bagi semua. Membuatkan saya satu hari tu saya keluar dengan dia. Habis kerja saya keluar dengan dia. Mantap. Tapi yang berbeza kan, umur saya dengan umur dia agak berbeza. Tak silap saya nak ke 5 ke 8 tahun. Lebih tua daripada saya. Mantap. Jadi sebab sebelum tu dia akan fly ke tempat lain. Itulah kali terakhir bila saya keluar dengan dia sampai malam dia balik, itulah kali terakhir saya jumpa dia. Dah tak jumpa lagi sampai ke hari ni. Dahsyat. Ada jumpa jugalah sebab dia bawa balik. Cinta kopi bawah biji kopi. Menyeduh kopi. Betul lah. Sebenarnya tak ada. Awak pun sebenarnya barista, betul lah. Awak cerita sebelum ni awak kata awak pun barista. Tak ada lagi yang paling syok. Awak menyeduh kopi ataupun brew kopi di depan girl. Betul lah. Dan end up you haven't date dengan girl tu. Betul. Memang epic lah bro. Memang epic. Dan bulan hari ni saya dah berazam saya nak jadi. Dah pula ni aku tak ada kawan dan TV nak buat podcast. Kau sibuk kat belakang kaunter. Duduk kat tepi kan. Tapi susah nak jumpa perempuan yang minat betul-betul dengan kopi ni. Jadi bila dia minat kan, kita macam suka kan nak menyembangkan dia, kita nak tunjuk. Tu boleh terkeluar tu. Terkeluar boy. Dan dia appreciate skill set yang you ada menyeduh kopi dan dia menikmati. Betul. Seolah-olah macam kita masak something like that and then dia makan. Tapi you menyeduh kopi tu kan. Sebab saya time Indonesian dah waktu saya buat tu, saya bagi tahu ilmu. Okey, cuba rasa ni, ambil ni. Wah. Lagi megat habis ni. Habis lepas ni kan. Datang ramai orang datang ah. Tapi awak tak semestinya dekat Sesi 9 betul. Ke awak ada spesifik nak beritahu pendengar, jadi pendengar boleh datang spesifik hari yang awak bertugas dekat Sesi 9, yang awak akan datang visit cawangan Sesi 9. Awak kena jadi Aizat Sahar. So saya akan ada sebenarnya untuk secara kasar saya akan pergi ke kedua-dua outlet Shah Alam dengan Jutong 2 kali seminggu. Okey. Selebihnya saya mungkin akan ada dekat Bangi, Kajang, Sungai Aman tadi. And then mungkin saya akan ada kat Kilang juga. Pecah-pecah lah badan dia ni. So tak apa, awak jangan bagi tahu bila awak ada kat sini. Sebab kita nak orang datang sini. Kalau rezeki jumpa, yes kita jumpa. Siapa nak kena live brew depan, terpesona. Betul. Ada muzik payung teduh ke? Apa lagi satu brand apa tu? 420. Memang sepahit-pahit cintamu tak sepahit kopi. Ada pengalaman pahit tak? Ada customer datang marah ke? Terpalatau ke? Atau dia rasa dia paling pandai lah. Ada tak macam tu? Kalau yang tu saya tak ada. Ada, tetapi kita tak ambil serius benda tu. Okay. Sebab saya ni jenis yang santai. Jadi saya bukan jenis macam dia nak ambil the problem aku. Bukan. Okay. So kita relax, tenang. Kita jawab pun secara tenang. Sebab kita kita bawa kepada nama company. Jadi kita kena respect macam mana. Betul. Okay. Antara kisah buruk yang nak jadi kat saya, time tu saya kerja baru kurang sebulan macam tu. Okay. Okay.
kebiasaan dekat setiap bar dia ada rice pitcher. Okay. Kita rice pitcher kan. Tapi time tu rice pitcher tu ada problem. Saya angkat, customer dekat depan saya. Okay. First time punya customer datang blend. Saya angkat tu kena muka dia. Air tu pressure dia kuat tau. Oh, yang kita terbalikkan cup lepas tu dia cuci dia dalam. Yes. Dia punya valve tu jam. Awak angkat cup, awak siram dengan dia sekali. Gila dia. Aduh. Sebab risau dia sebab tu saya dah lah baru mungkin first month, second month. Saya dah buat perangai macam tu. So customer tu marah? Dia tak marah, dia cakap relax. Tapi time tu saya belanja air tak apa. Sorry abang. Pasal tak, tu the first time kan. Kita risaulah. Okay. Itu maksudnya bukanlah kesilapan awak sebagai barista, tapi sebab mesin tu ada problem. Betul. alat tu. Pilih tu. Gila. Nanti saya dok gigil. Risau. Bila awak cakap awak baru depan girl kan, lepas tu awak end up dengan date kan, apa sebagai manager lah awak handle staff kan, kalau ada staff lelaki dan perempuan bercinta kat dalam belakang bar, dia bukan bar kelab malam, dia pun dipanggil bar kat, coffee bar juga kan, betul lah. Jadi ada, jangan, saya tak nak salah, orang kata salah anggap oleh para pendengar dan penonton. Dan kalau dia bercinta tengah brew kopi tu, nak sweet-sweet, laga-laga bahu, macam mana awak handle kes-kes orang kata anak muda yang terromantis kan? Dia dah minum kopi, kafe pun cantik, vibe dia pun memang vibe memang best kan. Macam mana awak handle tu? Boleh saya tahu tak kalau yang tu adalah staff saya ke tidak? Kalau staff awak dan staff orang lain? Okay, pertama kalau kita tengok pada staff saya, kita ada code of conduct lah dalam kerja kan. Jadi profesional lah kerja, kita kena jaga. Jadi benda tu saya cuba elakkan. Ataupun nak dia datang boleh, tetapi tidak mengganggu kerja. Kalau di antara staff tu sendiri di belakang bar, kalau yang tu boleh tegur, and then jangan lebih-lebih. Ada limit dia. Dan awak pindahkan dia ke orang lain? Tidak. Cinta ku terputus. Dia kalau dia dah macam dia dah lain lah tu, awak duduk sana. Daripada sini pergi bangi. Okay, untuk katalah saya tak pernah minum kopi, tiba-tiba saya minum kopi. Saya pernah nampak benda ni tau, di Starbucks ataupun di sini sendiri ada sediakan air kosong. Okay. Untuk, saya tak tahu untuk wash kita punya perut ke apa ke, atau macam mana. Okay. Kenapa saya kena minum air kosong tu? Satu soalan yang bagus. Kalau kita tengok kat sini, dekat setiap outlet blend akan diletakkan dengan air kosong. Satu untuk kalau customer, contohlah saya bagi, dia ada satu bin, ada 4 jenis bin ke apa kan. And then dia nak rasa yang pertama, yang kedua, ketiga. Yang pertama dia boleh rasa, and then dia nak, orang kata flush lidah dia minum air kosong dulu. Pun boleh juga. And then kalau customer tu just dahaga ke, sebagai contoh ada je yang customer bukan customer datang, dia kata dahaga lah, boleh tak nak air. Boleh pula. Tak boleh kopi pun? Tak boleh kopi boleh. Sebab kita pun ni yang terbuka kan. Kita berkesan sebab kadang-kadang ada seorang tu memang penat, ataupun dia tak minum kopi, dia tak minum coklat ke anything ke yang kita provide. Apa kita kesian juga kat dia kan. You ada serve tea? Ada jual tea? Kalau ikutkan ada juga, tapi ada juga pada side lah. Ada chamomile dengan black. Saya tak ingat nama. Kalau saya lah kan, kalau saya pergi kedai kopi awak, saya bawa MacBook dan saya buat kerja-kerja saya di kedai kopi awak. Daripada pagi sampai petang tu, saya beli, saya order satu ni je. Saya order satu cup je. Is it okay? Atau benda tu culture yang tak bagus ke, atau macam mana? Yelah, dia hugging table tu kan. Sebab ini pun dah berapa minit, saya tengok ada lagi. Okay, so soalan yang macam tu kan. Awak sebagai manager sebagai manager bagi saya tidak. Sebab saya suka bila tengok orang buat kerja, maknanya dia selesa dengan kafe yang kita provide. Betul lah Betul lah, hospitality yang ada. Kalau tak, kenapa dia sanggup nak stay lama? Mungkin daripada segi plug yang ada. Kenapa? Sebab kami belajar daripada kesilapan yang sebelum ni. Kalau kita tengok kat Bangi tu, dia ada satu plug, tapi plug dia bahagian dalam. Jadi kita macam mana kita nak pada outlet-outlet yang akan datang, kita buat macam kita dah tersedia kan. Betul. Bahagian depan. Tak yang nak tunduk. Untuk lampu. Ya, betul. Jadi benda tu kita selalu improve apa yang boleh lagi, apa yang bagi customer selesa. Kalau macam tadi, ada setengah pandangan yang kata satu meja arrange customer akan duduk selama 1 jam. 1 jam arrange yang dia akan beli something. Jadi kita boleh kira, okay, kita ada dalam 10 meja. Seorang customer satu meja beli dalam 40, kita boleh kira setiap meja. Tapi kalau kita tidak, kita boleh
Silakan, Fadal, silakan. So kepada sesiapa yang orang kata nak work remotely dan nak mencari kafe untuk buat kerja, datang ke Coffee Roaster. Yes, betul. Sebab setiap seat memang betul lah. Kita berperasan. Memang ada plug point. Ada plug point. Yes, selesa nak buat kerja. Tempat yang saya rasa kafe ni kondusif. Very kondusif kan. Betul. Jangan pelik kalau tiba-tiba saya ada hari-hari kat sini. Sebenarnya dia tengok sebab saya memang digital nomad. Okay, jadi memang akan mencari ke kedai. Betul. Kalau perasan lagi tu, pemilihan lagu. Kalau kami akan setkan semua kedai menggunakan satu jenis playlist yang kami dah tetapkan. Sebab kadang-kadang ada yang buka lagu Mendes lah, apalah macam jazz kan, tiba-tiba kan nak terpaling kafe. So dia macam tak kena. Macam kita mungkin kita dah set up untuk nak buat kerja santai, minum kopi santai. Nak buat serious discussion pun masih lagi boleh. Ni tiba-tiba ada lagu macam buat kapak ke, macam tak kena. Tak kena. Kalau tak ada orang tak apalah kan. Kalau ada orang macam saya suka lagu Payung Teduh. Santai. Saja je lah cerita. Betul. Dan saya boleh you discuss apa, bukan discuss you share, kalau you boleh share kan. Saya perasan semua meja dekat sini bulat dan ada banyak kedai kopi meja dia 4 segi. Saya ternampak tadi bila kita cakap pasal pelak tadi. Boleh you, kenapa pemilihan meja bulat dibuat? Itu salah satu soalan yang bagus. Satu, kita tak nak sama macam standard cafe biasa. Artinya bukan standard cafe, standard restoran. Betul. Kita ambil restoran yang meja petap, lampu semua. Kita terlalu common. Jadi kita nak satu perubahan. Yang kedua, saya ada buat pembacaan yang mengatakan dia macam mana seorang ni dia kaji sebanyak 20,000 lebih store dekat outlet lah, dekat Starbucks mempunyai meja bulat, and then tak besar tak kecil. First, yang saya boleh bacakan, round table are more welcoming than those with a square edge, and people look less alone while still at the round table. Jadi kita duduk, kita buat kerja, kita tak rasa kesunyian yang macam mana. Kalau meja besar kita duduk seorang, kita macam alamak lonely lah. nak kena teduh dulu, nak kena buat filter. Jadi dia boleh buat kerja seseorang. Kalau kita tengok kat sini, bahagian belakang ni adalah satu meja, and then dia ada lebih, mungkin bagi saya privacy lebih, meja kecil. Tetapi kalau kita tengok kat bahagian depan pula, meja dia lebih besar walaupun bulat. Kenapa tu? Jadi kalau ada customer yang berdua nak buat kerja, dia lebih selesa lah. Sebab yang ni mungkin seorang boleh. Yang seorang tu, saya tu. Ya, menarik Amin. Ya, kadang-kadang kita buat kerja dekat kafe, masa petak kan. Dia meja petak selalunya lagi besar daripada kita. Dan kita rasa patut ada side sini, patut kena ada orang. Dan kita terasa forever alone. Betul. Dia jawab, so meja bulat ni dia lagi intimate. Dia lagi ada orang kata, saya rasa happy nak buat kerja dengan meja yang sebesar ini. Saya bukan nak makan sangat pun. Baik. Memang best lah. Kadang-kadang untuk outlet lain pun kita ada bawa benda yang berbeza. Mungkin kita nak dapatkan data. Jadi data yang dekat Shah Alam, iaitu Seksyen 9 meja bulat. Tapi kalau kita tengok dekat Shah Alam, meja petak, bukan dekat Sungai Ramal, meja petak pula. Tetapi kalau kita pergi dekat Bangi, bulat ada, kebanyakan bulat lah. Dan satu meja tu meja rendah. Meja rendah bawah sini. Coffee table betul lah. Coffee table, yes, betul. Jadi kita cuba kumpulkan data, adakah ada okey atau tak. Sebab kita meniaga, and then kita cuba kumpulkan data sebanyak yang boleh. So you buat own studies, internal studies. Betul. Maybe kalau after this you renovate dah lain lah, oval ke, something like that kan. Dan you tahu apa yang you buat. Bukan just simply tiru Starbucks, tiru apa kedai-kedai kopi yang lain. Betul tak? Betul. Yes. Kita cuba dapatkan data kita sendiri. Menarik. Okay. Soalan dah habis ni? Last. Okay. Kalau saya nak buka kedai kopi, apa yang sebenarnya patut saya tahu sebelum saya buka kedai kopi? Atau macam mana? Saya sokong apa soalan dia. Tiba-tiba ada soalan boleh disokong pula kan. Dah pelik kan. Sebab tiap-tiap bulan kat Shah Alam dia buka kedai kopi. Banyak untung ni buka kedai kopi kan. Persepsi orang begitu. Dan ada orang jam ke industri kopi F&B ni tanpa ada pengetahuan kopi. Dia just kata this machine, bin ni, dia tak kisah pun rasa apa yang keluar daripada dan masuk cup yang untuk dijual. Itu satu. Ada yang ex staff
dah ada pengalaman dan baru dia okay, ilmu di dada aku dah ada dan aku akan nak berniaga. Betul tak? Something like that lah. So apa pandangan dia? Okay, first saya suka yang kedua. Tetapi bila pandangan saya terhadap yang pertama tu, dia adalah orang yang lebih kepada orang dalam businessman. Iaitu dia cuba terus okay, ada perniagaan, membawa untung, dia terus masuk. And then kat situ dia buat untung, baru dia belajar apa yang perlu dia buat, apa yang perlu. Sebab ada setengah kita tengok ada setengah mesin mungkin kata masih mampu milik and then terbaik harga dia mahal, tetapi dia upgrade. Maknanya dia tahu apa yang dia akan buat. Berbanding mesin kopi ni, yang apa mesin tu? Yang tu apa nama dia? Yang ni Lamazoko. Tak apa mesin tu? Nama dia mesin apa? Mesin brew. Mesin espresso kopi. Espresso kopi. Mahal ke? Okey, ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang murah, ada yang mahal. Mahal yang paling mahal mungkin boleh cecah ada yang RM100,000. Ada yang RM100,000. Betul. Satu mesin. Ada berapa pot tu? Panel. Ada setengah yang satu pun dah cecah RM22,000. Oh, mahal lu punya benda ni. Mahal. So itulah orang kata capital dan investment untuk orang yang baru nak berniaga ni. Mesin kopi tu sebenarnya tu. Betul. Dan ada banyak komponen lain lah lagi kan. Belum campur dia punya grinder kan. Yes. Jadi mungkin orang yang bermula daripada bawah and then dia akan upgrade. Yang tu dia it's okay for me, it's okay sebab dia ada knowledge. And then cuma mungkin dia punya dana modal dia capital tak sebesar. Jadi dia bermula sedikit, perlahan-lahan. Sebab kalau kita tengok pun awalnya kami menggunakan, sebelum saya masuk kami menggunakan seminarly Oscar. Apa tu? Seminarly Oscar adalah sesuai untuk rumah punya. And then kami upgrade sikit kepada industri punya industri punya mesin. Bukan yang kita okay dah ada ni kita kekal je. Tidak lah. Ya, dia tak semestinya you baru nak buka kedai kopi you terus pakai mesin RM50,000, RM20,000, RM100,000, betul tak? Tak perlu pun. Tak perlu. Dan betul lah mesin-mesin ni akan ada dia punya quality dia tersendiri. Yes, it's okay beli yang untuk household punya rumah punya mesin kan. Even daripada China pun tak perlu dia import daripada Europe, betul tak? Betul. Jadi kalau seseorang tu dia nak mula boleh silakan. Fadal. And memang tak ada halangan pun. Cuma macam mana yang knowledge yang dia nak bagi kat customer, rasa yang dia nak provide. Sebab kalau kat blend ni mungkin saya boleh masuk sedikit dalam dalam detailing dalam detail sikit kan. Kalau espresso yang kami buat tak jadi, sebagai contoh saya dah tetapkan pada masa itu adalah 25 second sehingga 28 second range masa yang espresso patut keluar. Okey. Barista dapat 29 second ataupun kurang tukar. Terawal you ada timer lah sampai ada. Itu cara timer. nak jaga quality. Jadi kadang-kadang customer, sebab mungkin customer hanya minum and then dia tak faham. Tapi sebab saya buat espresso lama tak jadi. So dah direct customer marah ke apa. So saya akan bawa air tu bila dah ngam, saya akan kata sorry cik, espresso cik tak ngam tadi, jadi saya buat yang baru. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi kat dia yang macam mana ala kadar kan, mungkin dia tu boleh yang tu dia akan bising lah. Satu mungkin dia dah tunggu tapi rasa tak ngam, dia mungkin tak datang dah. Sebenarnya rasa dia bukan, yelah kopi ni dia punya base note dia pahit. Kalau katakan terlebih brew pun keluar dari mesin ni, dia akan bagi rasa lain, betul tak? Macam tu betul. Satu betul, lagi satu tak kata base dia lebih kepada pahit. Sebab kalau kita tengok ada yang base acidic tinggi, rasa masam. Jadi mungkin pada second yang sekian dia akan dapatkan mengeluarkan rasa yang paling tinggi bean tu boleh keluarkan. Jadi kita kekalkan. Bagi contoh dia dah tarik panjang, lepas tu kata ni boleh ni, lepas je. Customer minum dia tak dapat macam mana yang dia telah diberi tahu, iaitu dia dapat rasa strawberry contohnya kan. Mana rasa strawberry? So quality tu tak ada. So bagi saya untuk blend kami nak kekalkan quality tu. Sebab apa? Kadang-kadang ini kita orang kadang-kadang calibre espresso je dah penuh ni. Kadang-kadang dua. Yang tak jadi kita orang letak, buat baru. Untuk nak jaga. Maknanya blend coffee roasters memang menjaga kualiti. Betul. Ada standard dia. Ada standard. So jangan risau, you all boleh datang. Boleh datang. Yang paling penting halal tau Iban. Halal, betul. Tapi saya nak tanya satu benda. Ni sebenarnya benda apa daripada tadi saya macam kita tak masuk. Ini apa dia? Boleh buka? Boleh. So kita buka. Ini cup coffee. Dia dipanggil pin filter ataupun Vietnam filter.
Jadi benda ni antara yang terawal jugalah. Comel lah. Comel, tapi yang ni yang paling mudah, yang paling murah yang saya boleh recommend kat customer. Sebab ada setengah customer dia just beli and then dia macam nak buat, nak bancuh ke, and then kami akan educate lah macam mana. Sebab ada setengah dia macam rendam saja sekali dengan sebut-sebut. Dia ingat macam ada setengah orang ingat macam kopi kampung kan. Jadi ada setengah orang mungkin orang tu baru, jadi kita orang cuba cerahkan dia. Apa orang kata, bagi penjelasan. Ni kita panggil Vietnam filter. Kita orang buka bahagian atas sekali, kita akan letak kopi, and then atas sekali tu kita akan letak air lah. So kopi dia dekat belah atas ni, serbuk dia yang ni. So mungkin kita boleh buka dulu. Okay, boleh. Oh sorry. Dengan biji-biji yang macam ni, yang kena grind dulu. Kena grind lah. Okay, kalau macam tu, contohlah saya tak ada grinder kat rumah. Saya nak minum style yang awak bakal ajar ni. So saya boleh request dekat Blend Coffee saya nak yang dah grind. Boleh ke? Boleh, tetapi sekarang ni kita orang sebenarnya buat self grind. Maksudnya customer yang grind sendiri. Kenapa kami buat macam tu? Sebab kami nak educate customer kami menggunakan grind size yang sepatutnya mereka guna. First, saya dah keluarkan. Tak tepi dulu. So macam ni. Ni salah satu contoh je lah saya bagi. Nampak ke dalam kamera? Saya harap nampak. Yang ni kita orang ni jual dah RM10 je. Jadi kita akan letak kopi dalam mungkin dalam 2 sudu ke 3 sudu. Kita letak kan. And then kita akan letak air panas ke bahagian atas dia. So dia akan drip perlahan, slowly baru tutup. Itu je. Agak mudah. And grind size, kalau contohlah guna alat-alat lain, customer barista boleh suggest untuk alat mocha pot, guna alat grind size apa. Kalau guna French press, guna mesin espresso. Sebab apa kami nak customer yang grind sendiri? Sebagai contoh, customer saya dah bagi contoh, yang ni saya bagi fine contoh. Customer rasa macam ni saya kurang lah, saya nak tukar boleh tak pada medium? Boleh sila tukar. And then sebagai contoh, saya nak antara medium dengan fine. Customer boleh buat sendiri. Bermakna dia boleh pilih mana yang dia nak. Self grind tu maknanya datang kedai. Patutlah grinder awak mengalah keluar. Mengalah ke customer. Yes, betul. And untuk ni semua barista memang akan guide lah macam mana nak grind. Sebab ada setengah orang dia macam kena buat sendiri ke? Dia ingat barista tak ni. Tak sendiri kan. Macam malas kan. Tapi sebenarnya you nak educate customer. Dan katakanlah saya beli, boleh tak tolong grind? Tuang dekat dalam tu. Abang nak rasa apa? Nak rasa jenis macam mana? Bila pakai alat apa? Ataupun contohnya ni apa tadi? Ini yang pin filter. Pin filter. So maknanya ni beli, bawa balik, grind kat sini. Beli ni and then grind kat sini, bawa balik tinggal. Betul. Sebab sebab kalau kita tak boleh duga. Ada setengah customer yang mesin grinder rosak. Dulu saya ada pengalaman yang grinder termasuk batu. Yang tu kalau memang batu mana datang? Saya tak tahu. Cuma kalau saya boleh kata dekat blend ni tak ada sejarah lagi kena batu. Sebab apa? Sebab kat kilang kita guna distoner, iaitu kita akan asingkan antara biji kopi dengan benda asing yang ada. Ada proses lain rupanya. Rupanya mantap rupanya. Dia banyak proses ni. Cerita dia sebalik kopi. Betul. Jadi kalau yang macam ni boleh buat senang je. Kita jual pada RM10 je. Setiap outlet ada. Dan pasal air panas, kalau saya masak air panas, saya boleh nak orang kata temperature dia tu. Adakah nak kena jaga sangat lah? Adakah kena air tu menggelegak cepat-cepat tuang? Atau cepat tuang? Atau saya boleh pakai air kowe? Betul. Air kowe tak silap saya 100 gak kan. Tak sampai. Sebab dia bukan air mendidih. Kalau kita tengok kepada mesin espresso, kebiasaannya orang akan pakai dalam 92, 93 darjah Celsius. Tetapi kalau untuk filter pula, dia menggunakan 94 hingga 88 macam tu. Lagi rendah. Jadi kalau kita ambil yang terlalu menggelegak kan, 100 darjah Celsius kita letak, kopi tu dah halus, and dia kena pada air yang panas, dia akan over extract ataupun dia terlebih rasa terbakar. Sebab tu macam saya beritahu tadi, first dia nak kami grind, tapi kami dah grind halus, and then dia letak air panas je kan. Mungkin kita kekalkan dalam 94 yang dia guna, dia letak. Saya rasa terbakar lah. Next apa yang cik perlu buat? Customer tu kita boleh, macam saya suggest kepada customer, kurangkan temperature air ataupun tebalkan, koskan sikit. Koskan maksudnya? Maksudnya kasarkan grind size tu. Faham. Jadi ada beberapa yang kita boleh set up. Benda tu lah.
So minum kopi ni tak perlu ada mesin kopi yang beli kat Shopee ataupun semahal yang daripada Itali, daripada US. RM10 tu boleh. RM10. Betul, cuma apa macam mana outcome yang kita nak. Kalau kita nak pada rasa, contoh saya dah pergi kafe ni, saya nak rasa macam kafe ni, tapi mungkin dia menggunakan cara ni, tak boleh lah. And then ini basic punya way lah, nak dapatkan kopi tu kan. Kalau saya macam okey lah, kalau tak ada tak apalah, saya minum je. Kalau ada yang lebih baik, saya akan pergi pada yang mesin. Saya nak tanya lagi satu soalan. Berdosa ke kalau minum kopi campur gula? Dosa besar ke? You ask a very good question, my brother. Dia ada isu lah, saya nampak dekat internet ni kan. Kalau kau minum kopi dengan gula, kau ni bukan orang kopi lah. Something like that lah. Berdosa ke? Okay, saya jenis terbuka. Saya tak salahkan sesiapa yang nak minum. Kerana apa? Sebab itu pemilihan diorang. Jadi berkemungkinan diorang boleh slowly pergi pada tak ada gula. Okay. Saya ambil pengalaman saya. Seorang customer kami minum Dolce. Dolce tu apa? Dolce tu adalah, kalau kita tengok pada nama dia adalah manis. Dolce bermakna manis. Kita letak susu pekat dalam latte biasa. Jadi dia manis bukan? Manis. Pertama dia minta untuk isteri dia yang lepas bersalin minum Dolce. Tak lama dia kurangkan. Sampai dia kata, saya nak setitik je gula susu pekat. Ada beza. Betul. Sebab dia saja nak bagi bini dia dah kurang-kurang, sekarang tak ada gula. Jadi saya tak menyalahkan yang customer tu nak minum gula ke apa tak. Berkemungkinan dia akan pada masa akan datang dia akan slowly kurang. Faham. Maknanya tidaklah berdosa kalau minum kopi dengan gula. Dia macam relax, tenang guys. Tenang. Just tenang. It's okay. Datang ke coffee roaster, blend coffee roaster. Betul. Boleh minta gula. Betul. So korang boleh try yang ni lah. Apa tadi? Specialty. Yang specialty boleh grind terus dekat kedai. Tapi korang jangan bawa beans sendiri pula. Kau beli lah. Kau beli lah kat sini. Kan kau datang bawa kedai lain punya. Lepas tu kau nak grind kat sini. Dah satu hal lah. Mungkin saya nak tambah sikit. Boleh. Cuma kalau kita dah beli yang bean macam ni, yang specialty ataupun RM49 something kan. And then kita nak letak gula. Saya nak letak gula silakan. Tetapi saya akan suggest untuk tidak. Sebab satu, benda yang agak harga tinggi. And then kita bayar tu sebab kita nak rasa daripada biji kopi tu. Betul. Jadi dia boleh buat tapi kurang berbaloi. Tidak berbaloi. Sebab rasa manis tu akan menutup rasa kopi tu. Yes, betul. Jadi saya tak halang, tetapi saya tak suggest. Dia nak jawapan selamat dia tu kan. Tapi siapa-siapa para pendengar dan para penonton yang nak komen dan nak tanya, rasanya boleh komen dekat bawah pasal kopi. Dan saya rasa pihak Blend Coffee Roaster akan datang masuk dalam ruangan komen kita untuk bagi pandangan diorang lah. Betul lah, kita akan bagi link untuk diorang kan, untuk diorang tu. It's okay. Siapa-siapa yang baru nak start kan, boleh tanya dulu dekat ruang komen YouTube kita. Dan boleh datang, kalau katakan segan nak komen dekat ruangan YouTube, boleh terus datang ke mana-mana cawangan Blend Coffee Roaster di Sungai Ramal, di Bangi dan di Shah Alam. Shah Alam ada dua, iaitu Kota Kemuning pula, Bukit Jelutong dan Seksyen 9. Bukit Jelutong dekat Rania, dekat tepi padang bola tu kan. Betul tak? Radia. Rania siapa? Rania siapa? Alah mampus. Habis. Yang ni nanti keluar dia kena relax. Jadi so kalau macam ni kan, mungkin saya boleh tambah sikit pandangan daripada saya punya majikan saya, iaitu bos saya. Dia jenis yang nak educate orang kita dalam dunia kopi. Bukan semata-mata keuntungan. Bukan semata-mata keuntungan. Yes. Okay, sebab apa? Sebab kalau saya tengok, first saya masuk dulu, kebanyakan bean dekat Blend Coffee Roaster. Yang ni pandangan saya tau. Saya tak tanya bos ke apa. Banyak dark roast ni. Bila dark roast, orang yang suka minum strong, kebanyakan bila orang tu dah kebiasaan dengan kopi, tak salah minum dark roast tapi bila orang tu dah biasa minum kopi, dia akan pergi pada medium roast ataupun filter ataupun light roast. Yang saya minum ni dark roast Dark roast. Jadi sampai satu tahap, lidah kita akan pergi kepada yang medium roast. Yang ni nak rasa pahit, tapi kita akan pergi kepada rasa yang macam masam ataupun acidic. Saya ringkas lah. Sekarang ni kalau saya boleh tengok, dark roast hanya ada 3 sahaja, and then selebihnya adalah medium roast.
Jadi dah ada perubahan kat situ. Kita dah bagi mungkin sebab saya cerita kat Bangi Bangi time tu dah kebiasaan dengan dark roast. Nak tak nak kita pergi kurangkan pilihan untuk dia orang untuk pergi pada dark roast, kita bagi pula medium roast. Kenapa you salurkan consumer ke arah medium roast? Sebab kalau kita tengok untuk dark roast sebagai contoh lah, saya ambil B ni akan keluarkan rasa sekian-sekian, tapi bila saya bakar dark roast, rasa dia akan kurang, tak keluar sangat. Sebab tu yang ni kita bakar lah. Terlampau masak. Ya betul. Dia akan rasa terbakar yang tu. Okay. Menarik tu. Betul. Rasanya saya nampak lah, rasa Megat banyak kali ni ada episod ni. Kita ada buat pendidikan kopi. Betul. Educate lah, cuba educate. Sebab kita nak beri manfaat. Dan kita nak people know, orang kata tahu setiap sedutan, setiap minuman tu apa di sebaliknya ni kan. Betul. Apa di sebaliknya. Adakah ada setiap sedutan tu ada kamu? Kenapa aku perlu kopi dulu baru kamu? Betul lah. Tapi kalau pergi yang terpaling barista tu kan, ada kan. Ada setengah barista yang dah tak boleh dah minum dark roast. Pantang lah. Dark roast, apa ni? Itu satu tahap yang macam, gila. Tenang. Okey. Kalau saya mungkin saya boleh minum, tapi kalau ada pemilihan, saya tidak pergi pada dark roast lah. Boleh minum. Tapi mungkin dia preference masing-masing. Kalau dia barista lama tapi dia suka dark roast, it's okay. Macam saya lebih bias kepada macam mungkin Ethiopia, rasa acidic tinggi, rasa buah, rasa berries gitu. Okay, faham. Memang banyak lah kopi ni. Betul lah. Dia warna hitam. Kalau campur susu dia putih lah sikit kan. Tapi dia punya jenis kat dalam ni macam-macam. Betul. Kat depan ni je 4. Tadi sebenarnya lagi banyak. Dia ada lagi ni 2 ni. Kita buat turun. Ada lagi. Ada lagi dia. Banyak. So, ini yang apa? Ni adalah barisan bean yang kami bawa daripada dark roast. Dalam dark roast pun sebenarnya kita ada skill lagi. Dark roast JB blend, dark roast ni cuma mana yang lebih hitam. Okay, tu is okay. Kita pergi pada general dark roast, medium dark, medium roast, omni, light roast. Ada 5 tu. Jadi kita bagi pilihan kepada customer. Okay, kami ada 5 jenis produk ni. Yang mana macam mana cik nak? Maknanya dia ada pecahan. Dia ada pecahan, dia ada variety. Betul. Mantap. Yes. Jadi sebab tu kopi itu. Betul. Saya cuba train staff saya untuk kaji barista, kaji kopi, kaji produk kami. Mana yang sesuai? Kalau cik, mana yang sesuai dengan Om yang semua kan? Jadi kalau Om ada rasa sekian, saya ada rasa sekian, barista approach saya and then dia beritahu, okay, yang ni sesuai untuk cik. Tak nak lah saya suka ni acidic kan, dia bagi dark roast yang paling pahit ke. Jadi jahanam saya tak boleh tidur. Betul. Celik mata, teruk bulat matanya. Any last ni? Saya rasa saya dah banyak dah banyak sangat. Apa? Kita tak nak drag. Terima kasih kerana menonton episod khas, siri khas ni. Betul. Kopi dulu baru kamu. Betul. Kepada pendengar di Spotify dan di YouTube. Dan kita galakkan you komen kat bawah. Betul. Sebab ada giveaway. Dan ada giveaway juga untuk kod kopi kata kan. So kalau katakan sepahit, contohlah sepahit kopi tak sepahit cintamu, tu contohnya. Okay, macam awak punya kod tadi. Okay, terima kasih juga kepada Megat kerana memberi sponsor on behalf of Blend Coffee Roaster. Tapi mungkin saya boleh sampaikan kata-kata terakhir saya. Ya, boleh. Semangat nak minum kopi kan. Saya cuba sampaikan. Okay. So yang pertama, apakah goal kita selama 1 tahun? Kita nak buka kedai kopi. Apa goal kita? What is your goal for the year? And then dia pergi yang kedua. Apakah goal kita yang kita nak dapat pada setiap bulan? Dia pergi yang ketiga. Apakah goal kita yang kita nak capai dalam mingguan? And yang terakhir, apakah goal kita yang kita nak capai setiap hari? Jadi benda tu dia akan kita ada proses. Jadi proses kita mau bawa satu ke arah satu, and then baru kita akan pergi kepada tahunan. Okay, saya nak buka kedai kopi, apa perlu? Setiap minggu saya kena belajar. Setiap hari untuk 1 jam saya kena tambah skill saya. Faham. Okay. Yang terakhir mungkin saya nak katakan, orang yang saya nampak, yang nombor 1 bukanlah orang yang berduit. Dia bukanlah orang yang ada connection. Dia bukanlah ada orang yang ada bakat. Tetapi seseorang yang ada karakter ni. Karakter ni adalah untuk karakter bangkit. Get up. Dia akan jatuh.
dia berniaga, dia akan jatuh banyak kali. Tetapi apa yang membuatkan seseorang tu jatuh terjatuh ataupun dia berbeza, dia akan bangkit, tak putus asa. Jadi untuk orang peniaga yang akan datang, kita akan ada ombak, and then macam mana kita nak lawan ombak kita tu, kat situlah menentukan karakter kita. Kuncinya adalah bangun. Kuncinya adalah bangun. Bangun dan bangkit. Bangun dan bangkit. Betul. Dia sebenarnya first time juga Blend Coffee Roaster, brand kopi, brand cafe kopi dan pengeluar kopi ni, dia sebenarnya dia menggalakkan orang masuk. Betul. Bidang ni. Dan macam awak sendiri Megat, awak bagi kata-kata yang tadi yang saya ingat, kalau kepada siapa yang bercita-cita, dia akan lagi positif untuk masuk dalam bidang ni. Betul. Walaupun tak ambil dengan Blend Coffee Roaster, dia pergi beli kat mana-mana hala, dekat Shopee ke, dekat website lain ke, dia import sendiri daripada Indonesia ke kan. Betul. It's okay kan? Betul tak? Betul. Tak ada masalah. Tapi along the way, you kena belajar lah. Dan apa-apa halangan, orang kata apa-apa kegagalan tu, jangan terus berputus asa. Yang betul asa. Okay. So betul kita keluarga satu industri. Betul. So Mi, ada kata-kata penutup? Kata-kata penutup saya berkaitan dengan cinta. Yes. Tapi sekejap, saya check dulu. Okay. Banyak homework ni. Main-mainan kita kan. Tadi awal tadi cinta. Aduh, hai. Semua itu ada pasangannya. Yes. Kopi sama pahit. Okay. Mawar sama duri. Yes. Dan jatuh cinta sama patah hati. Deep tu. Aduh. Dia ada dedicated to someone. Tak ada. Dia tidak sophisticated. Okay, kita pun dah sampai di hujung. Yes, di hujung rancangan. Di hujung sesi episod kita hari ini lah. Stay tune dengan episod seterusnya. Betul. Masih dalam Kopi Dulu Baru Kamu. Betul. Kita akan membawa insider di sebalik industri kopi F&B. Betul. Okay, so terima kasih kerana menonton untuk episod kali ini. Jangan lupa kita ada giveaway. Okay, kita ada giveaway. Apa yang you all perlu buat adalah you all perlu komen dekat video dekat YouTube ni. Okay, komen, and then Blend Coffee Roaster akan bagi giveaway, iaitu kopi lah. Takkan dia bagi ni pula ni. Betul. Takkan dia bagi kereta Viva sebiji. Betul. Okay, jangan lupa komen ramai-ramai dekat video YouTube kita. Yes. Syah Alam Live. Okay. And then saya rasa itu je kot untuk hari ini. Terima kasih kepada Megat sekali lagi. Terima kasih Blend Coffee Roasters. Yes. Bagi venue yang best, sejuk. Selalu kita panas. Selalu kita kat mamak. Yes. Kali ni sudah upgrade. Okay. Betul. And then you all kalau nak datang Blend Coffee Roasters, boleh datang. Cuba kita memang saja tak nak bagi tahu bila Megat akan ada. Suspend. Masih single ya. Masih single lagi. Boleh datang ke Blend Coffee Roasters ramai-ramai and support lah. Yes. Betul. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye.